Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 27 Ogos 2021 bersama dengan saya, Nusya Mama Amin. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob hari ini mengumumkan pembentukan barisan kabinet yang ditunggu-tunggu selepas mendapat perkenannya di Pertuan Agong. Barisan kabinet baru ini dijadualkan akan mengangkat sumpah jawatan pada Isnin depan. Umum mengetahui saya menerima kerajaan ini dalam keadaan seadanya. Justru pembentukan kabinet ini merupakan satu formulasi semula berdasarkan situasi semasa demi mengekalkan kestabilan dan meletakkan kepentingan serta keselamatan keluarga Malaysia melebihi daripada segala-galanya. Tiada jawatan timbalan Perdana Menteri diwujudkan, namun Ismail mewujudkan jawatan 4 Menteri Kanan seperti yang dilakukan ketika pentadbiran Muhyiddin Yassin sebelum ini. Antara lain barisan kabinet baru menyaksikan Khairi Jamaluddin dan Dr. Adam Baba masing-masing bertukar portfolio. Beberapa Menteri Kabinet sebelum ini turut dikekalkan, antaranya Azmin Ali, Hamzah Zainuddin, Tengku Zafrul Abdul Aziz dan Hishamuddin Hussein. Antara muka baru yang dilantik menjadi anggota Kabinet adalah Syahidan Kasim dan Ahmad Faizal Azumu. Mengakui negara memerlukan pemulihan ekonomi, Ismail telah meletakkan syarat kepada barisan kabinetnya yang baru. Setiap kementerian, kata Ismail, perlu membuktikan prestasi masing-masing dalam tempoh 100 hari pertama pentadbiran. Saya akan pastikan kabinet ini menekankan budaya kerja berprestasi tinggi. Justru, setiap kementerian perlu membuat perancangan jangka pendek dan jangka panjang serta mencapai sasaran yang ditetapkan. Untuk itu, setiap kementerian perlu membuktikan pencapaian awal mereka dalam tempoh 100 hari pertama. Sementara itu, beberapa menteri yang dikekalkan dalam kabinet baru turut berikrar akan melakukan yang terbaik demi negara. Hishamuddin Hussein yang dilantik semula sebagai Menteri Pertahanan berkata beliau berbesar hati dapat kembali ke kementerian itu untuk berkhidmat kepada warga ATM. Tengku Zafrul Abdul Aziz yang kekal sebagai Menteri Kewangan menyifatkan tanggungjawab itu sebagai amanah besar dan berjanji akan melakukan yang terbaik bersama agensi-agensi di bawah Kementerian Kewangan demi rakyat dan negara. Dalam reaksi segera, Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim membidas pembentukan kabinet baru dan menyifatkannya sebagai kabinet kitar semula. Ini susulan barisan kabinet yang hanya menyaksikan pelantikan 5 menteri dan 4 timbalan menteri baru. Oleh demikian, sambutan itu sangat menghampakan. Apa yang kita harapkan sekarang ialah satu perubahan, tetapi ini tidak berlaku. Perdana Menteri memberikan tempoh 100 hari untuk menteri-menteri menunjukkan prestasi. 1,5 tahun yang lalu tidak ada kemajuan yang membanggakan. Sehubungan itu katanya, pembangkang akan terus lantang memantau dan membantah jika tiada langkah yang berkesan untuk menangani COVID-19. Presiden PKR itu juga menegaskan pembentukan kabinet baru itu dijangka tidak mampu menyuntik keyakinan terhadap pelabur baik dalam atau luar negara. Sentimen yang sama turut dikongsi oleh beberapa pemimpin pembangkang hari ini. Mereka menyifatkan barisan menteri yang diumumkan Ismail itu sebagai kabinet baru dengan komposisi lama kerajaan kakal sebelum ini. Timbalan Presiden Amanah Salahuddin Ayub berkata, kabinet yang diumumkan Ismail Sabri lebih menjurus kepada kelangsungan politiknya. Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail mengkritik komposisi kabinet Ismail yang memaparkan majoriti muka sama dari kerajaan terdahulu. Ahli Parlimen Segambut Hanayo antara lain turut mempersoalkan mengapa bekas timbalan Speaker Dewan Rakyat Azalina Osman Said tiada dalam kabinet baru. Presiden muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman pula menyifatkan Ismail telah membazirkan peluang dalam pemilihan kabinetnya. Ahli Parlimen Muar itu turut menyebut beberapa nama
yang difikirkannya layak menjadi anggota Kabinet seperti Ketua Pemuda UMNO Dr. Ashraf Wajdi dan Ketua Penerangan UMNO Syahril Hamdan. Good morning, G-Sure. Minuman pertama, produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan. Ia sesuai diminum oleh mereka yang mengalami intoleransi laktosa. Kajian oleh Universiti Tempatan menunjukkan bahawa lebih daripada 90% populasi Malaysia mengalami intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa boleh menyebabkan perut kembung dan diarrhea. Good morning, G-Sure membantu meningkatkan sistem imunisasi, merendahkan risiko penyakit dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Keluarga bahagia bermula dengan keluarga yang sihat, dan saya di usia 52 tahun masih aktif, kuat dan sihat semestinya dengan Good Morning G-Sure. Kita ke perkembangan yang seterusnya. Kira-kira sejam selepas Perdana Menteri mengumumkan Kabinet baru, Khairy Jamaluddin memberikan respons terhadap satu video tular berhubung proses penerimaan vaksin. Ini selepas beliau diumumkan akan mengambil alih portfolio Menteri Kesihatan. Terdahulu, video bertarikh 25 Ogos itu menunjukkan seorang penerima vaksin diberi amaran untuk tidak merakam proses vaksinasi atas alasan Khairy telah meletak jawatan sebagai menteri. Dalam ciapan pertamanya selepas pengumuman Kabinet baru, Khairy hanya membalas ciapan tersebut dengan satu perkataan, Assalamualaikum. Pada 23 Julai, Khairy yang sebelum ini merupakan Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan berkata, orang awam dibenarkan merakam proses vaksinasi di pusat pemberian vaksin. Beliau terus mengarahkan supaya SOP diamalkan dengan menunjukkan picagari vaksin yang diisi dengan sempurna kepada penerima. Sementara itu, dalam ciapan berasingan, Khairy mengucapkan terima kasih kepada Ismail atas pelantikannya dan menyifatkan tugas barunya itu sebagai amanah yang berat. Azhar Harun berkata beliau akan menjalankan tugas seperti biasa pada persidangan Dewan Rakyat yang akan datang yang dijadualkan pada September. Azhar bagaimanapun menyerahkan kepada Perdana Menteri untuk memutuskan sama ada khidmatnya masih diperlukan sebagai Speaker Dewan Rakyat. Untuk rekod, Azhar menggalas tugas tersebut ketika pentadbiran Muhyiddin Yassin bagi menggantikan pendahulunya Muhammad Arif Mat Yusof yang menyandang jawatan itu ketika pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan. Pada 23 Ogos lalu, Ahli Parlimen Pengerang Azalina Osman Said mengesahkan telah meletak jawatan sebagai Timbalan Speaker Dewan Rakyat. Dalam satu webinar baru-baru ini, beliau mencadangkan agar kerusi Timbalan Speaker yang dikosongkannya itu patut diisi oleh pembangkang sebagai sebahagian agenda reformasi Parlimen. Sementara itu, Azhar berkata sepanjang menjalankan tugasnya, dia telah melakukan sebaik mungkin mengikut peraturan yang ditetapkan serta menafikan tuduhan bahawa dia telah berlaku tidak adil kepada mana-mana pihak. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nosyah Mama Amin, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.